Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana masuk kelas awal atau tepat pada masa. Minta maaf ya sebab mulakan kelas lewat sedikit 15 minit. Murid-murid, sekali lagi cikgu nak minta tolong ya kepada sesiapa yang menghadapi masalah untuk memberi respon. Seandainya kamu betul-betul menghadapi masalah nak respon, tak boleh nak jawab, cikgu faham ya. Okey? Kalau kamu boleh memberi respon, cuba. Paling teruk sekali, mic tutup, kamu bolehlah tulis pada chat box. Okey, contohnya, salam sejahtera cikgu. Contohlah, cikgu tulislah skrin sekarang. Cikgu buka skrin sekarang ya. Maksud dia kepada sesiapa yang menghadapi masalah nak buka mic untuk memberi respon bercakap, kamu boleh tulis pada chat box. Paling teruk sekalipun, kamu boleh angkat tangan. Seperti yang cikgu tunjuk pada skrin, cikgu boleh perasan bahawa kamu memberi respon. Nah, sebab seandainya kamu, cikgu panggil nama kamu, kamu tidak menyebut memberi respon. Cikgu, saya faham ke tak faham? Ya, cikgu, kenapa kamu asyik tanya saya saja? Cikgu tak asyik tanya kamu. Cikgu memang tanya orang lain. Tapi apabila cikgu tanya nama kamu, kamu tak beri respon, cikgu terpaksa ulang kali panggil nama kamu untuk pastikan kamu masih belajar. 如果你们不给我反应的话，我怎么懂你在上课？ Okay, macam tadi bengkel cikgu kat tempat lain 5 jam online. 5 jam. Okay, cikgu buka kamera 5 jam macam tu je. Cikgu dapatlah anugerah peserta terbaik. Okay, 我只是开5个小时跟他们开5个小时的那个 screen， 我就拿到最佳的那一个参赛的那个参赛者。Jadi benda semua ini perlu dua hala ya. Cikgu bukan nak marah, tak marah. Cikgu ucapkan terima kasih kerana masuk kelas cikgu juga. Dan cikgu minta ya supaya buka skrin kamu sekarang. Ada benda yang tak ada dalam buku dan cikgu perlu sebut dengan menggunakan buku rujukan supaya anda lebih faham. Jadi murid-murid, buka skrin kamu sekarang ya. Cikgu sekarang akan menggunakan buku Science Process Skill, muka surat 123, Science Process Skill, bukan buku teks ya. Science Process Skill lah. Cikgu perlu perkenalkan dua graf terdahulu kepada anda semua. Dua graf. Lausa, ada graf lagi ke cikgu? Ya. Apa boleh buat? Ini memang dalam syllabus anda perlu tahu ataupun dalam buku teks dia sebut, tetapi kita tak sempat nak buat di depan mata bersemuka. Jadi cikgu perlu tunjukkan graf anda sekarang supaya anda boleh nampak apa yang sedang berlaku. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, murid-murid ya, cikgu boleh tanya ke tak, Ian Adura, nampak ke tak apa yang cikgu papa pada skrin? Nampak ke tak? Bagi respon sikit, Ian Adura. Baik. Nampak ya? Okey, terima kasih. Kishore itu mesti kan? Okey, terima kasih. Jadi, cikgu, apa yang kamu nak sampaikan? Graf. Cikgu ulang. Cikgu mulakan hari ini dengan graf. Kamu ada dua graf yang anda perlu tahu ya. Okey, dengan senang kata, cikgu apa yang saya perlu tahu sekarang. Sekarang, kamu perlu nampak graf ini. Siapa yang tak reti baca graf, graf paling senang sebenarnya untuk anda baca terdahulu paksi X dan Y punya tajuk. Y dan X ni. Paksi X, masa. Paksi Y, sasaran. Maksud dia, kalau graf itu bergerak dari kiri ke kanan, 从左边去到右边的话, masa itu makin bertambah. Kalau kamu sebutlah dari kiri ke kanan, paksi X memberi maklumat bahawa masa itu bertambah. Okey? Manakala sasaran itu, kalau dari bawah ke atas, bermaksud dia makin bertambah. Okey? Juga sasaran. Cikgu, apa itu sasaran? Kamu tak boleh kata sasaran itu jarak ya. Tetapi nilai untuk sasaran itu sama dengan jarak. Nilai dia itu. Iaitu kalau kita sebut jarak, kita guna unit meter lah. Okey? Okey, jarak itu, dia punya nilai unit itu kita cara tulis sama. Tetapi membawa maksud yang berbeza ya. Okey, boleh tonton semula kelas yang pertama untuk bab ke-11 ini. Jadi,
Berdasarkan kepada graf ini, anda pun tengok cikgu, apa graf ini nak bagi tahu ni. Pertama, cikgu dah cakap graf ini X dan Y itu penting ya. Okey? X ialah masa, Y ialah sasaran. Jadi, kalau anda tengok pada jadual, masa itu berlaku daripada saat dia 0 hingga ke 8. 从0秒到第8秒. Apa yang orang itu tengah buat, burik itu sedang menggayuh basikal. 在骑着脚车. Dia gayuh basikal, kok saat yang 0 mula sehingga saat yang ke-8. 他从0秒到第8秒做好什么来? Gayuh basikal, mestilah basikal itu bergerak. Iso naik ke 脚车有手动吗？手动做距离. Kalau kamu tengok sekarang, dia guna istilah sasaran. Okey. Murid-murid mungkin anda faham. Saat pertama, dia telah bergerak 2 meter. Maksud dia, kalau ini ialah basikal, orang itu gayuh basikal ya. Dia bermula dengan 0, tempat 0. Ya, siapa dia ni? Jadi, apabila satu saat berlalu, dia telah bergerak sebanyak 2 meter. Dia dah sampai ke jarak 2 meter. Okey? Itu yang kita faham. Dalam satu saat ini, dia telah gerak 2 meter. Okey, bagus. Lepas satu saat lagi, dia telah mencapai 4 meter. Okey, kita faham. Tetapi, lepas satu saat lagi, maksudnya 2 saat lah. Dia dah menggunakan 2 saat masa dia sampai 4 meter. 用2秒的时间到4米的距离. Tetapi, apa maksud saat ketiga, 第3秒, dia masih berada pada 4 meter sasaran. Bukan jarak. Okey, bukan jarak, sasaran. Sasaran adalah jarak antara destinasi dengan tempat asal. Destinasi dengan tempat asal. Maksud dia, dia bukan bergerak lagi 4 meter jauh. 它不是在走到4米. Dia berada pada 4 meter ini. Dia berada pada 4 meter ini untuk masa yang akan datang. Kalau kamu tengok 3, 4, 5, 6 dan 7. Dia dalam keadaan yang kita panggil pegun. 意思说它在第2秒开始到第7秒之间是属于停止的状态。Dia berhenti. 4, 4, 4. Jadi apa itu 4 meter? Jarak 4 meter daripada tempat asal. 你终点离你的起点的那个距离，我们就叫sasaran. Boleh ikut ke tak ni? Sehingga sekarang apabila cikgu cerita macam ni, anda boleh faham ke tak? Boleh cikgu tanya, contohnya beberapa orang ni, cikgu nak tanya, Jiwei, boleh ikut tak Jiwei? Jiwei? Jiwei ada Jiwei? Jiwei? Boleh cikgu. Okay. Okay, Elisa Tan. Boleh faham ke tak Elisa Tan? Apa Zabidah Hasan? Boleh cikgu dapat respon daripada kamu tak? Zabidah Hasan. Boleh ya, terima kasih Elisa. Siapa Zabidah Hasan? Okey, nanti respon lah. Cuba type kat chat box ya. Cikgu tunggu. Okey, Zabidah Hasan. Jadi, dia sekarang dia berhenti. Jadi, inilah maklumat yang kita boleh dapat daripada graf itu. Maksud dia, dia dari 0, dia bergerak sampai satu tempat, dia berhenti. 它停，这边它是停着。Dia tidak bergerak, tak ada hal laju. Dan sampai ke 7, saat ke 7, apa maksud dia? Apabila dia balik kepada 0, maksud dia, cikgu guna warna pen biru, bermaksud dia
他又balik，他骑回起点。Okey, dia balik kepada asal. Ini juga叫做 balik. Kalau dia naik, maksudnya dia pergi lagi jauh. 如果他上去的话，去得更远。现在不是，dia balik kembali kepada tempat asal. Jadi dari graf ini anda boleh faham. Tengah-tengah ini dia berhenti tau. Maksudnya pegun, henti. Okey? Jadi kamu pun nampak. Okey? Kamu pun nampak. Dalam graf ini kamu perlu faham. Apakah hak laju? Apakah hak laju? Sutu. Dari A ke B. Bukan A ke B. Dari O ke A. Apakah hak laju dari O ke A? Hak laju. Hak sutu tu apa? Kalau kita nak buat kiraan, okey, cikgu nak buat kiraan kat sini, ada kat bawah kot. Okey, tak ada. Cikgu nak bagikan tahu kamu senang je. Kalau untuk hak laju A ke B, cikgu tulis pada skrin, hak laju O ke A. O ke A sini. Hak laju dia telah bergerak 4 meter, 4 mi, dalam 2 saat. Maksud dia, kalau anda guna kalkulator, anda kira 4 meter bahagi 2 saat dapat 2 meter per saat. 意思说每1秒它走2米的意思。Itulah hak laju. Okey, untuk O ke A. A ke B ini, kalau anda tengok bermaksud, hak laju itu adalah sifar. Hak laju itu sifar. A ke B. A ke B, hak laju itu sifar. Dia berada dalam keadaan rehat, 停止 ataupun kita panggil pegun. 休息、停止都接受的 A 到 B. B ke C, ya 4 meter. Tetapi B ke C, kalau cikgu gunakan kiraan matematik, B ke C. Okey, hak laju B ke C hak laju. Dia akan balik kepada asal 4, bermula dari 4 meter. 4 tolak 4 bagi 2 saat. Jadi nilai itu akan jadi tolak 4 meter. Okey? Kenapa negatif? Sebab sesaran ada positif, negatif, tunjukkan jarak. 因为用的是sesaran, 它不是用jarak. Dia guna sesaran, maksud dia ada pergerakan ke depan, sememangnya dia akan pergerakan ke belakang. Ke depan kita guna positif, ke belakang kita akan guna negatif. Kalau dia ke atas, kita akan guna positif ke atas, ke bawah dia akan jadi negatif semula. Okey, positif negatif ini bukan maksudnya dia berhenti, dia hanya ikut arah dia saja. Dan bagi dia 2S. Ya, dia pun 2 meter tapi negatif 2 meter per saat. Maksudnya, dia bergerak dalam 2 meter per saat pada arah yang berbeza. 一个这个是 positive， 这个是 negative， 所以说它的代表说它用同样的速度走回这个是 bukan 2 saat satu saat. Cikgu guna cikgu tulis salah bukan 2 saat Kalau 1 saat, ni guna 1 saat lah. Kenapa cikgu tulis 2? Bagi 1 saat, jadi dapat negatif 4. Maksudnya dia kembali dengan hal laju yang lebih laju, arah dia negatif lah. Okey? Kalau kamu tengok macam tu, maka kamu akan nampak sekali lagi, kecerunan adalah negatif dan seragam. Negatif sebab dia bergerak balik. 你们看得懂吗？它的速度是这边是negatif 的意思， sini positif. Jadi kalau kamu tengok, kecerunan adalah positif untuk O dan A, negatif untuk B dan C. Cikgu tahu bukan semua orang suka, tetapi cikgu perlu sebut untuk graf macam ni juga. Dan, okey, kamu akan diminta untuk mengira hak laju. Cikgu pun dah kira hak laju untuk, ini hak laju B ke C Jadi jarak akhir, bukan jarak, sesaran akhir tolak sesaran awal. 就是说你去的地方
的那个距离终点是多少？减之前的那个距离，tolakkan dengan sasaran awal, bagi dengan masa. Jadi kamu dapatlah had laju. Had laju, positif, negatif, maksud dia arah. OK？ 是代表着它的是那个叫做它的走的方向。Bukannya tolak had laju ke apa benda ya. Jadi itu baru satu graf. Graf kedua, maksud dia adalah tadi graf pertama Y dan X itu ialah sasaran dan masa. Graf kedua lain. Hari ini kau belajar dua graf. Graf pertama sasaran dengan masa. Kishore, graf pertama apa dia cakap? Kishore ada tak Kishore? Ada. Ya, graf pertama ialah apa? Sasaran Sasaran lawan masa. Sekarang ada graf kedua ya, iaitu had laju lawan masa. Okey, cikgu dah tulis pada chat box. Dah ke graf ah. Jadi kamu perlu baca Y dan X untuk tahu graf itu. Siapa yang tak erti baca graf, ya cikgu, graf itu naik turun naik turun. Apa yang naik turun? Jadi kalau kamu reti baca X itu ke bawah, X itu ke bawah kan. Jadi X itu bertambah. Kalau Y itu, ini Y, graf itu naik, maksudnya X bertambah, Y bertambah. Kalau graf itu macam ni. Tengok skrin cikgu pun gambar. X bertambah, Y berkurang. Itulah kita cara baca graf. Masukkan X dan Y tajuk dia, kita akan tahu. Oh, masa bertambah. Kalau graf 2, had laju berkurang. Kalau siapa yang tak boleh baca graf, okey, tengok garis pertama ini. Kalau cikgu guna A, B, C, D dan E. Okey, A dan B. Cikgu saya tak pandai baca graf. 我没有读过 graf. 不能的, kamu perlu baca. Maksud dia X bertambah, Y bertambah. X itu ialah apa? Masa bertambah, 时间增加. Y itu ialah had laju bertambah. Cikgu, macam mana nak baca D dan E? D ke E. Cikgu, saya tak reti. X bertambah, betul kan? Masa bertambah. Apa berlaku pada Y? Dia dari atas ke bawah. Y itu ialah had laju berkurang. X, Y. X, Y. Dia hanya letakkan masuk, kamu baca, kamu akan nampak logik. Kamu akan nampak logik dia. Itulah kamu perlu baca graf. Siapa yang tak boleh baca graf, kamu perlu fikirkan jalan untuk fahamkan, sebutkan graf itu. Kalau tidak, cikgu akan pilih tau beberapa orang di sini. Contoh, kalau cikgu pilih lah. Boleh tak cikgu pilih Ifah? No Ifah ada Ifah. Jarang cikgu panggil no Ifah. Ifah ada Ifah? Ifah dan Farah Syakila ada tak? Ifah dan Farah, no Farah Syakila ada tak? Jarang lama lah cikgu tak panggil Ifah ni. Bagus. Ada kan? Boleh tak cikgu nak tanya, bagaimanakah kamu nak sebut B dan C? Bagaimanakah kamu nak sebut B dan C? Kalau kamu tak boleh buka mic tak apa, tulis pada chat box B dan C. Dari B titik B ni ke titik C. Bagaimana kamu nak sebut? Masa bertambah, had laju macam mana? Had laju macam mana? Masa bertambah, apa akan berlaku pada had laju? B dan C. Zabida mana ada? Zabida, tengok sini. B dan C. B ke C. B ke C. Tengok pada skrin Dia kekal pada nilai 15. Sama ataupun naik Zabida Hasan? Sama. Kishore. Zabida? Bida? Zabida Hasan? Thank you Farah Syakila. Zabida? Beda? Tak apa, tak apa. Jadi, masa BC menunjukkan masa bertambah, had laju kekal sama. Maksud dia,
objek itu bergerak ke tidak? Penting B dan C, objek, kereta itu bergerak ke tidak? Bergerak ke tidak? B ke C? Zabeda boleh tolong jawab tak? Cuba. Okey, Zabida, nak cuba jawab tak? Kereta bergerak atau tidak di BC? Sorry ya, Cikgu tanya macam tu sebab Cikgu nak kamu faham ya. Cikgu takut nanti kamu salah faham tau. Bukan Cikgu nak cari pasal dengan kamu atau tidak ya. Kita belajar je. Kalau kau betul-betul menghadapi masalah teknikal, Cikgu boleh faham. Ataupun Cikgu pilih Fazro. Muhammad Fazro ada? Fazro. Fazro? Fazro. Jadi kereta bergerak ke tidak di BC? Kalau anda tengok pada skrin kamu B ke C, kereta bergerak ke tidak? Kenapa tidak? Hal laju dia kekal. Hal laju kekal. Kalau kamu naik kereta mak ayah, apabila kereta berada di tempat biasa, kereta speed meter itu contoh 20 meter km per jam. 20 meter km per jam. Maksudnya tekan minyak sikit-sikit, kekal. Kereta gerak ke tak? Kereta kekal ke tak? Gerak ke tak, Fazrul? Gerak. Kereta gerak. Jadi ini yang berlainan dengan graf yang sesaran ya. Okey, Cikgu tadi kamu cakap tak bergerak. Sebab graf tadi ialah graf lain. Graf satu sesaran dengan masa. Graf dua, hal laju dengan masa. Walaupun dia garis melintang, hal laju sama, masih bergerak. Dia masih bergerak. Okey? Jadi, soalan biasa tanyalah, apakah hal laju kereta pada masa 15 saat? Kalau kamu tengok 15 saat, samalah. 5 saat, 15 saat. Pada 15 saat antara B dan C, tengok. Oh, dia tetap sama pada nilai 15. Pada 15. 15 apa? Hal laju dia meter per saat. Meter per saat. Jadi, itu Cikgu yang nak perkenalkan kepada kamu hari ini. Dua graf. Cikgu pun tak nak pergi jauh untuk graf ini. Sebab kalau Cikgu sebut mengantuk tidur ni, kita perlu buat latihan masa akan datang. Tapi Cikgu nak bagi tahu kamu sekarang, ada dua graf. Kalau kamu tak pernah suka graf, belajar macam ni je. Baca X dan Y. Cikgu ulang. Baca X dan Y. Okey? Kalau inilah graf kamu tengok graf ya. Kalau kamu tengok pada skrin kamu, tengok Cikgu buat macam orang bodoh kat depan ni kan. Okey? Kalau kamu tengok ini graf, ini Y dan ini X. Y dan X. Cikgu ulang, Y dan X. Kalau dia graf garis dia macam ni, maksud dia X bertambah, Y pun ikut bertambah. Kalau garis dia macam ni. Garis naik macam ni. X bertambah, Y bertambah. Jadi X itu apa? Masuk ke dalam kamu punya sebutan. 也说你把那个 X 的那个题目放进去，你要讲的是哦 X 增加 X 是什么？你放进去里面。X 增加 Y 增加吗 ？Y 跟着讲 Y itu apa? Kamu letak dalam. Oh, saya pun faham lah. X tambah, Y tambah. Dan kalau ini ialah Y dan ini X, graf Y dan X, dia macam ni. Turun pula macam ni. Dari atas condong ke bawah. Ya. X tambah Y. Y apa? Y kurang. Sumaya. Boleh faham tak Sumaya? Cikgu nampak bodoh tak sebenarnya. Boleh faham tak Sumaya? Sumaya? Tengah buat apa itu Sumaya? Boleh bagi respon angkat tangan tak? Okey, Cikgu tanya soalan lagi. Cikgu Jiwe ya. Sumaya, boleh Cikgu tanya Tan Ensong. Boleh faham tak Ensong? Ensong? 明白老师讲什么没有？今天 boleh Cikgu faham tak? Boleh faham ke tidak? Tan Ensong. Okey, dah tak ada respon itu tak apa. Cikgu cuba tanya soal.
Terima kasih pada Kishore, Bida dan juga Ansong. Akhirnya. Jadi itu baru permulaan dua graf. Sebab di bawah bab daya dan gerakan untuk 4 MPV1 Cikgu belum sempat buat tapi Cikgu dah kongsikan video di dalam Google Classroom. Tengok pada skrin juga Okey? Ya. Antara skrin ini kalau kamu tengok pada 4 MP pun sama, Cikgu dah bagikan beberapa video. Cikgu telah mengajar sepatutnya untuk 4 MP1 Isnin kita sentuh balik semula jangka masa detik. 一个机器打点的jangka masa detik. Kamu boleh tengok nanti video dia semula. Okey? Dan kita sebut apa itu jatuh bebas. Kaitkan jatuh bebas itu dengan graf sesaran dengan masa dan graf had laju dengan masa. Sepatutnya kita sambunglah. Tapi memandangkan 4 MPV Cikgu belum sempat sentuh. Jadi hari ini Cikgu perkenalkan dulu dua graf. Itu yang pertama. Selepas tu Cikgu nak pergi subtopik baru jisim dan momentum. Siapa ada soalan? Okey, siapa ada soalan? Kalau kamu tak ada soalan, kamu boleh tengok pada muka surat 251 buku teks 251 buku teks. Okey, praktis sumatif. Hari ini kita tak buat Cikgu nak bagi tahu contoh soalan yang lazim ditanya. Antara minta tanya apa itu jarak, apa itu sesaran. Jawapan lain. Contoh Amir telah naik ke atas 24 km. Okey, ke barat 12 km, ke selatan semula 12 km. Cikgu, dia sudah bergerak 48 km. Kamu tambah semua. Itu jarak. Sesaran lain. Sesarannya puyang ada. Itu yang kita perlu faham. Dia akan minta carikan hal laju dan juga pecutan. Kalau kamu tengok pada soalan muka surat 252, 252 graf itu pun akan ditanya apa yang berlakunya dengan pergerakan kereta. Cikgu, saya perlu sebut graf itu dalam tulisan ke? 我要将那个 graph 里面的东西写在纸上面吗？对， itu yang mereka cikgu dah cakap perlu belajar sebut. 如果你不会讲的话, cikgu saya nampak graf naik turun saja. Tak boleh. Kamu perlu sebut. 你要写出来. X 增加, Y 增加, X bertambah, Y bertambah. Jadi X itu apa, Y apa itu. Salin balik dan cakap. Masa bertambah, hal laju bertambah. Saat yang ke-5, ke-20 ni, masa bertambah, hal laju kekal sama. Daripada 20 ke 30 pula, masa bertambah, hal laju dia berkurang. Hal laju dia berkurang. Cikgu sebut je dengan graf. Tajuk dia masuk ke dalam. Okey? Cikgu pun tak nak buang masa. Kita sambung Kalau boleh kita nak habiskan apa yang patut. Murid-murid, kamu boleh tengok muka surat 244. Okey, 240, bukan 46. Siap. 246. Jisim dan inertia. Okey? Cikgu, apa itu jisim? Kalau kamu tanya cikgu pun rasa cikgu rasa tak tahu nak cakap apalah. Jisim, 重量. Kak cikgu, jisim itu berat ke? Ikut sains, tak boleh sebut sama Jisim, nilai dia tidak berubah. Berat berubah. Berubah mengikut graviti. Berubah mengikut graviti tempat kamu berada. Jisim kamu, okey, tidak seharusnya berubah mengikut graviti. Itu yang kita panggil, kalau kamu adalah 70 kg di bumi, pergi ke bulan menjadi 20 kg, kita tak panggil itu jisim, kita panggil itu berat badan. Berat. Jisim seharusnya tidak berubah. Tapi kita menggunakan sebut jisim, cikgu sekarang saya 70 kg. Okey? Jadi, benda itu ada banyak salah faham yang berlaku lah. Tapi yang cikgu nak bagi tahu, jisim seharusnya tidak berubah kerana jisim merujuk kepada kuantiti jirim yang terkandung dalam objek. 依照你身体里面有多少的分子。Okey, kalau ada, tapi kita tak boleh kira. Sel pun dah banyak pun susah nak kira. Apa-apa lagi nak kira jirim. 多少的那个分子很难算的。Jisim, unit SI dia adalah kilogram. Okey, kilogram. Jadi anda perlu faham Okey, kilogram.
Dan kuantiti jirim di dalam objek itu harusnya tidak boleh berubah. Nilai jisim bagi setiap objek sepatutnya tetap. Okey? Maksudnya kalau soalan tanya kamu jisim kamu di bumi ialah 60 kilogram. Jisim kamu di bulan pun seharusnya 60 kilogram. Cikgu, bukan ke kalau pergi bulan kita lebih ringan. Kita kata ada salah faham di situ yang berlaku lah. Yang penting jisim secara tidak berubah nilai dia tetap. Nilai jisim bulat tetap. Jadi, cikgu nak sambung ya. Apa itu inertia? Apa kaitan inertia dengan jisim? Murid-murid, cikgu nak tanya. Bayangkan sekarang, bayangkan sekarang ada basikal yang bergerak dengan 10 km per jam. 10 km per jam. Basikal langgar kamu. Fikiran有一个脚车用10 km 每一个小时10 km 的速度撞了你. Satu lagi ialah lori yang sangat besar, sangat berat. Lori 10 km per jam juga. Lori 10 km per jam. Langgar kamu. Cikgu tanya satu basikal, satu lori. Mana satu yang kamu rasa kamu akan cedera dalam lebih serius ataupun boleh meninggal terus? Basikal pula. Lori lah, Farah Syakila pun jawab betul tu. Kishore, bayangkan sekarang lah. Satu, lori, okey? Bukannya basikal, Kishore. Kishore, basikal 10 km langgar kamu. Dan satu lori 10 km speed yang sama, hak laju yang sama langgar kamu. Mana satu kamu akan meninggal? Kishore. Kishore? Lori kan? Jadi, itulah antara pemerhatian yang kamu boleh nampak tahu. Cikgu, kenapa lori akan langgar saya mati? Itu yang kamu akan belajar masa akan datang. Kita panggil momentum. Form 5 lah momentum. Sikit sebut. Okey? Momentum. Cikgu, jadi apa itu momentum? Dia ada formula MV. Jisim dia lebih besar, momentum dia lebih tinggi. Itu satu. Konsep yang sama, basikal dan lori 60 km per jam. Dua-dua pun speed yang sama, 60 km per jam. Lori yang besar, 3 tan. Lori yang besar, 3 tan. 3,000 kilogram, 3 tan. Bukan, lori mana boleh 3 tan? 30 tan. 很重. Basikal 100 kg paling maksimum lah. Sebenarnya dia tak sampai 100 pun. Basikal 50, 70 kg je paling. Kalau kita nak tengoklah berat dia. Mana satu yang basikal ataupun lori senang untuk dihentikan? Cikgu ulang. Tadi itu salah satu yang kita boleh, cikgu nak kamu faham ya. Konsep, kamu boleh nampak tak benda ni semua. Kalau sekarang basikal dan lori bergerak dengan 60 km per jam. Mana satu yang senang untuk dihentikan? Basikal dan lori, mana satu yang senang untuk dihentikan? Senang, basikal. Okey? Lori, tekan brake. Kalau brake itu jenis yang bagus, boleh hentilah. Kalau tidak, kamu pun nampak dia susah nak dihentikan. Jadi kenapa berlaku macam tu? Inilah kita panggil inertia. Murid-murid, cikgu ulang inertia. Cikgu, bahasa Cina inertia ini panggil apa? Okey. Bahasa Cina inertia, translate Chinese. Siapa yang betul-betul tak boleh faham bahasa Melayu, wah ini inertia pula, salu pula. Okey. Dia inertia. Inertia kuansing pula. Dia ada istilah lain. Okey. Kalau ikut Cina dia tulis kat situ, maksudnya benda berlaku seperti biasa, kuansing lah. Okey. Tetapi yang cikgu nak bagi tahu sekarang, inertia rujuk kepada keadaan objek yang
cenderung elakkan perubahan. Elakkan perubahan. Apa yang kaibian? Okey? Objek yang lebih besar, dia lebih susah dia nak mengubah. Maksud dia kalau lori dan basikal itu nak yang bergerak laju, diminta henti tiba-tiba, lori itu lebih susah sebab dia lebih berat, susah dihentikan. Dia nak kekal berjalan je. Jadi inertia, tengok muka surat 246, rujuk kepada sifat semula jadi objek yang cenderung menentang. Objek cenderung menentang sebarang perubahan. Itu pasal kalau kamu pernah naik bas, kamu naik bas juga fikir, kamu naik bas di pintu bas. Apa yang akan berlaku kalau kamu bas tengah bergerak, kamu lompat keluar dari bas? 你说那个巴士在行走的时候，你跳出那一个巴士，会发生什么事情呢？ Kalau kamu fikirkan, yalah, Jiku, kalau saya lompat keluar dari bas, bas itu tengah bergerak, saya lompat keluar. Badan saya macam ada satu kuasa yang buat saya bergerak ke depan. Betul ke tak? 对没有先？如果你没有做过，你没有想象过lah, kalau kamu pernah fikir, bas gerak, kamu lompat keluar bas, kamu punya badan akan ikut bergerak ke depan seperti bas itu bergerak. Betul ke tidak? Macam ada satu kuasa yang tarik kamu ikut bas itu bergerak. Nadia, boleh faham ke Nadia? Boleh bayangkan ke tak dulu? Nadia? Nadia. Okey? Jadi, Jeku, bas itu ada kuasa, bukan bas. Itu kita panggil inertia. Badan kamu duduk kat dalam bas, ikut bas itu bergerak. Kalau kamu tiba-tiba lompat keluar dari bas, kat luar, badan kamu masih fikir tengah bergerak. Kamu akan ikut macam badan bergerak ke depan bas. Inertia. Cikgu saya tak boleh faham. Kalau cikgu tunjukkan satu lagi video, senang je. Sekejap ya. Iaitu kereta yang bergerak. Macam mana dia tunjukkan dengan inertia? Cikgu nak kamu tunjukkan sekarang. Okey, jadi ada beberapa benda yang kamu perlu faham. Kalau kamu berada di dalam bas, bas itu berhenti tiba-tiba. Kenapa badan kamu macam akan pergi ke depan kalau bas itu tiba-tiba berhenti? Sekali lagi, itulah kita panggil inertia. Okay? Aku nak cuba tunjukkan beberapa benda Kalau video ada dalam bahasa English, lagi senang untuk anda faham. Biarlah BM. Sekejap Tak ada lah. Jadi aku tunjukkan yang English punya biar animation lah. Lagi senang. Okey, sekejap Cikgu nak tunjukkan sikit je. Sikit cukup lah. Tak banyak pun. Sebab benda itu kamu perlu bayangkan sendiri. Tapi tak perlu cuba Jangan cuba. Cikgu tak minta kamu cuba. Passenger is standing in a station. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar, dalam video YouTube itu sekarang, orang itu berdiri dalam bas. Bus that suddenly Duduk. moves. Kenapa? The movement pushes the passenger backward. Okey. Kenapa mula-mula bas itu bergerak, badan kamu akan ke belakang sikit. Okey, inertia. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the Okey, kamu tak perlu terang banyak. Kita perlu tahu itu panggil inertia. all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving. Okey. Apabila bas itu gerak, ketika kamu tengah berdiri, gas tengah pegun tak bergerak dan bas itu mula gerak dengan laju ataupun dia mulalah start engine gerak ke depan, badan kamu akan ibarat macam tarik ke belakang sikit lah. Sebab inertia. Kamu tengah inertia rehat. Sepatutnya kamu pergi ke Whereas the belakang upper tau, part of tapi the dia body ditarik. continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia to the left. Sama juga goyang Inertia kiri dan of kanan. direction is the tendency motion. This is Okey, due to kalau the bas tiba-tiba berhenti, kamu boleh nampak dalam YouTube ini dengan senang dia tunjuk senang je. all of
of a sudden and the passengers tend to fix. The bus body stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. The upper portion Okey, kalau bas itu dengar gerak, tiba-tiba bas itu dia berhenti, kamu punya badan memang akan bergerak ke depan. Sekali lagi itu panggil inertia. Cikgu nak bagi tahu lah benda itu dah berlaku. Cikgu, boleh ke tak kamu buktikan dengan inertia dalam makmal? Okey, makmal, kita tak nak buat benda yang bahaya macam ni. Bagus. Kalau kamu tanya macam tu, bagus. Jadi, balik kepada buku teks kamu sekarang. Cikgu pun tak nak buang masa. Kalau kamu tengok buku teks, ini antara eksperimen yang kamu boleh buat ya. Tengok keadaan asal yang bergurung. Okey, dia buat contoh inertia yang kamu boleh tunjukkan. Kalau kamu letak satu cawan air, di atas itu letak satu kabel, letakkan duit shilling. Dengan cepat kamu tarik ke kabel itu, kamu akan nampak duit shilling itu jatuh ke bawah. Okey? Kamu tarikkan kabel. Sebab duit shilling itu dia tak ikut kabel lekat bergerak. Dia akan cuba kekal pada tempat dia dan tiba-tiba cardboard itu tak ada. Dia ditarik dengan cepat. Maka dia akan jatuh ke bawah sebab graviti. Jadi apabila cardboard disentak dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Fenomena apa ini sekali lagi? Inertia. Okey, dia nak mengekalkan asal duit shilling iaitu keadaan pegun. Duit shilling itu tidak bergerak bersama dengan cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey? Dan juga untuk objek yang bergerak. Macam kita dalam kereta, kita pun mengalami inertia. Itu pasal kalau kereta itu kenderaan tiba-tiba henti, badan kita ibarat macam gerak ikut kenderaan awal. Maksudnya dia pergi ke depan. Inertia. Sebab kita panggil inertia yang bergerak lah. Apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api itu juga bergerak sama-sama. Dan apabila kereta api itu diberhentikan tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke depan, inertia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang. Inertia mengekalkan keadaan asal penumpang. Sebab lori ataupun, bukan lori, bas itu bergerak ataupun di sini kereta api, badan kamu pun sebenarnya tengah ikut bergerak. Tiba-tiba dihenti, badan kamu fikir masih sekarang gerak ke depan. Henti, jadi badan kamu akan sentak. Okey? Akan bergoyang lah dalam bahasa lain。一说它一下停的话，你身体还以为在走动着，随着那个交通走动着。你的一下子停的话，你身体还认为说走动，所以说你就会有一个向前冲的那个错觉，身体memang dia akan ikutlah ke depan. Okey? Jadi inertia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama yang menyatakan bahawa objek akan kekal dalam keadaan asalnya. Itu pasal kadang-kadang hukum Newton pertama ini kadang-kadang akan digunakan oleh orang yang tak baca buku, tak belajar. Kalau kamu tak nak belajar sebab kamu ikut hukum Newton pertama, kamu tak nak mengubah, susah nak berubah. Tetapi kalau lepas kamu berubah, kamu akan terus berubah. Langkah pertama itu yang paling susah. Kalau dah buat, kamu akan terus buat. Okey? Hukum Newton pertama. Jadi, apakah hubungan antara jisim dengan inertia? Murid-murid, tengok muka surat 247. Cikgu tahu cikgu dah panjang cerita panjang lebar. Jadi, kalau kamu pernah pergi pasar raya, troli yang sama. Penting Mana satu yang kamu rasa lebih susah untuk digerakkan daripada gerak asal? 你说哪一个你会觉得说满了的yang penuh dengan barang ataupun kosong? Troli mana yang kamu rasa susah untuk tolak? Murid-murid, boleh cikgu tanya ke tak troli? Okey. Troli yang penuh dengan barang, satu troli yang kosong. 那个手推车，一个是装满东西的，很多米，banyak beras kat dalam. Satu lagi lah kosong. Boleh cikgu tanya ke tak? Yang banyak barang ataupun tak ada barang, troli. Mana satu yang senang untuk kita tolak? Ying. Naik ke 手推车, mana satu? Yang banyak ke barang ataupun kosong?
Oh, thank you ah. Thank you Ying. Troli. Yang paling senang ialah troli kosong. Banyak barang susah. Tetapi soalan kedua. Mana satu troli lepas bergerak senang untuk kamu hentikan? 两个 trolley 在推动着吗？mana satu kamu lebih senang untuk hentikan? Dia 容易停止的。Boleh cikgu tanya Mayuri tak? Ah? Ying kata banyak barang. Mayuri? Mayuri ada tak Mayuri? Boleh jawab soalan cikgu? Mayuri ada? Bukan boleh. Mana satu? Troli banyak barang ke troli sikit barang? Yang senang untuk anda hentikan lepas kamu menggerakkan dia。那个手推这里推哦，哪一个你认为是说比较容易停止的 ？OK, thank you Jiwei kosong. Boleh juga tanya balik Ying tak? Bukan Ying. Tadi siapa cakap weh? Oh, troli kosong. Okey, troli yang kosong. Kalau banyak barang, memang kamu akan, dia akan bergerak ke depan. Kamu nak tarik dia, baru dia akan henti. 比较难停止那个装满了的东西的手推车。Sebabnya apa? Jawapan satu. Kamu jangan cakap, oh sebab dia berat. Bukan. Sebab inertia. Jawapan dia satu je. Sebab inertia. Jadi, jisim troli yang kosong lebih kecil, maka inertia lebih kecil. Hal itu menyebabkan troli itu mudah digerakkan. Okey, jadi nak kamu bulatkan jisim lebih kecil, inertia kecil. Okey, gariskan mudah digerakkan. Bulatkan jisim besar, bulatkan inertia besar, gariskan susah untuk digerakkan. Sama juga susah untuk dihentikan juga. Okey, jadi hubungan antara jisim dengan inertia dapat dikaji menggunakan neraca inertia. Okey, neraca inertia. 我们可以用 neraca inertia, tapi kalau nak gunakan neraca inertia ini tak ada, maka kita boleh buat satu eksperimen yang senang dengan menggunakan pengapit G dengan bilah gergaji. Okey, kalau kamu tengok muka surat 248, okey. 当你把一个东西 tempat benda objek yang berat letak secara melintang, kamu biar dia berayun, 让它开始摆动的话, kamu rasa plastisin yang berat ataupun plastisin yang ringan, mana satu yang lebih senang lepas kamu ayun, dia akan berhenti sebenarnya. 哪一个比较容易说停下来？如果我把这个重物，这个粘土 plastisin 是粘土的意思。Kalau cikgu guna yang ringan, guna yang berat, mana satu yang senang untuk berhenti? Untuk berhenti. Teka. Siapa nak teka? 谁要猜的？如果我放那个粘土重的话，我摇动它的话 ，OK， mana satu yang senang untuk henti, yang berat ataupun yang ringan？ 学生们，你们有没有想过这个问题呢？ Aku nak tengok ada ke tak laporan kat sini. Nampaknya tak ada. Apa tadi nanti akan masa dia akan sebutlah untuk dengan ini. Kita akan buat eksperimen kat sekolah. Jadi murid-murid, cikgu ulang. Kalau plastisin 1 ialah 30 gram ringan, 轻. 怎么写轻啊？怎么写轻啊？我要轻。Okey. Kalau 70 berat. Dia diberi, cikgu nak tanya kamu soalan. Pernah tanya soalan ni ke tak? Panjang bilah gergaji sama, 一说长度是一样的，你让它这样子转动，它弹来左转，左右。Pernah fikir ke tak? Mana satu yang senang untuk berhenti? Nak ikut betul ni? Siapa nak cuba?
Pernah ke tak? Tak pernah kan? Itu Kishore. Yang lain? Jiwei. Jiwei? Jiwei? Yang ringan. Yang ringan lebih senang berhenti. Sebab bukan yang berat kan lebih senang berhenti. Itu kita berfikir bagus-bagus. Jawapan dia sebenarnya bentuk lah. Itu yang saya kata. Kalau berat dia lebih lama sebab inertia. Dia akan berayun lama sikit berbanding dengan yang ringan. Baru dia nanti. Cikgu ya ke? Bukan yang ringan itu lebih lama ke? Sebab dia ringan. Berat itu sebab dia berat, dia cepat henti. Jadi benda ini kita perlu faham dia melibatkan konsep inertia. Jisim lebih besar, inertia lebih besar. Maksud dia nak kekal ayun pun lebih lama. Boleh faham ke tak Syazah? Syazah. Boleh juga tanya Syazah? Tak, Syazah. Okey? Tapi itu baru satu. Apa lagi yang cikgu boleh sebut dengan konsep inertia ni? Okey? Kalau kamu pernah main, panggil apa itu ya? Bukan Uno stacker. Yang tinggi punya itu, dia ke Uno stacker. Cikgu nak tunjukkan dalam gambar, dalam Google sekejap Stacker Uno. Uno stacker. Ini. Bukan stacker. Kan? Pernah main kan murid-murid? Okey? Jadi ini pun melibatkan konsep inertia. Itu yang kata. Jadi kalau anda main macam, kalau kamu tengok dalam soalan, bukan soalan lah. Kalau kamu tengok buku, dalam skrin kamu sekarang, ini pun terlibat ya. Kalau buku, antara buku banyak ini, kamu tarik buku tengah-tengah itu dengan cepat. Kamu akan perasan bahawa buku atas itu, dia tak akan ikut kamu tarik sebab kamu tarik dengan cepat. Maka yang atas itu akan jatuh ke bawah. Okey, jatuh ke bawah. Bukan jatuh ke belakang seperti kamu tarik dalam gambar raja ini. Jadi apa yang kamu nak sebut? Sebab inertia, buku-buku di atas akan menentang perubahan keadaan pegun dia. Sebab dia nak kekalkan. Jadi kekal tempat asal dia, tarik dia kekal, sebab bawah itu kosong, dia jatuh ke bawah. Itu pun adalah konsep inertia. Cikgu, ada lagi konsep inertia dalam hidup kita ke? Tengok pada skrin. Okey. Ini pun adalah contoh-contoh inertia. Kalau kamu pernah tolak kereta, susah. Kenapa kereta susah nak ditolak? Ya, sebab jisim kereta itu berat, betul. Sebab dia ada inertia. Jisim besar, inertia besar. Jadi kereta susah nak ditolak. Okey? Sama juga dengan kapal terbang, dia perlu landasan yang panjang untuk berlepas dan mendarat. Okey? Dan kalau kamu pernah memutar payung basah dengan laju, kamu akan nampak titisan hujan itu jatuh daripadanya. 意思说那些雨水可以从它上面跳出来的意思。Inertia. Lori dengan muatan penuh mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Itu pasal kalau kita memandu dengan ramai orang kat kereta, kalau kita bergerak laju kereta, kita perlu faham konsep tekan brake akan ambil masa lebih lama sebab lebih banyak berat. 你再多了呢，就是说你踩 brake 的时间需要久一点才可以停的。Sebab apa? Inertia. Sebab inertia. Okey? Itu contoh lah semua inertia yang kita nak sebut. Jisim lebih besar, semakin besar inertia. Siapa ada soalan? Siapa yang ada soalan? Kalau kereta kemalangan jalan raya, kereta langgar benda. Langgar. Kenapa badan kamu akan ke depan? Jawapan satu juga, inertia. Jangan bagi jawapan lain daripada itu. Inertia je jawab. Boleh faham ke tidak? Hari ini kita sebut inertia. Boleh ikut ke tidak? Yo Kenyau. Cikgu tahu Yo Kenyau tak pernah respon pada cikgu. Mungkin dia marah pada cikgu lah. Alia Maisara? Alia Maisara boleh ikut tak? Thank you Jaling ya.
Alia? Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa semua ya. Cikgu nak sambung habiskan untuk topik ni. Jadi untuk buku teks kamu, apakah lagi kesan inertia dalam kehidupan harian? Tengok buku 149. Okey, antara kalau cikgu pun dah sebut, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung dengan laju. Sebab apabila kau putarkan payung, titisan atas payung itu akan ingat inertia, tapi dia akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar, jadi dia akan terkeluar daripada payung tersebut, terjatuh daripada payung. Okey. Kepala tukur yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukur dengan permukaan keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukur bergerak ke bawah disebabkan oleh inertia. Maksud dia, kalau ini penukur, dia dah longgar kan? Kalau kita hentakkan bahagian pemegang pada permukaan yang keras, kita ke bawah, atas ini yang tempat penukur dia lebih berat, dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Jadi inertia juga macam-macam lah. Jadi cikgu pun dah sebut untuk yang ini. Jadi cikgu dah tak marah bahagian inertia dan jisim. Hari ini kamu belajar 3 benda: graf, jisim dan inertia. Dan di situlah kita tamat untuk bab 11 ya. 4 MPV dan masa akan datang cikgu sebut semula untuk yang jatuh bebas dengan jatuh bebas dengan pecutan, kiraan pecutan menggunakan jangka masa detik. Okey, jadi secara teori kita dah sebut semua benda. Kepada mereka yang nak tulis nota, kamu nak tulis panjang silakan. Tetapi yang tak suka tulis nota, cikgu perlu bagi tahu kamu, tolong buat rumusan. Kalau kamu malas pun salin rumusan. Kalau kamu sekarang dah masuk bab 11, maksudnya dalam buku tulis kamu sekurang-kurangnya ada 11 rumusan. Itu 已经有11课的那一个短的那一个叫做缩写的那个叫做 note dah. Jadi tolong buat rumusan itu, cikgu pun tak nak buang masa anda semua, dan tolong tonton dalam Google Classroom anda ya, untuk tonton YouTube. Okey, YouTube yang ada. Siapa ada soalan sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini? Cikgu akan bagi kuis objektif masa terdekat ya. Kalau kamu tak jawab, kosong markah ya untuk PBD ya. Kamu jangan kata kenapa cikgu kejam ya. Cikgu akan bagi kuis juga dalam Google Classroom. Minta tolong assignment yang siapa tak jawab itu tolong jawab. Cikgu tak boleh nak pantau setiap kali, setiap kelas pada setiap masa. Okey? Minta tolong. Jawab itu je. Jadi pada penghujung kelas ini cikgu nak ambil kesempatan, sila buka kamera semua untuk cikgu ambil gambar kehadiran semua. Okey? Boleh ke tidak? Diminta tolong sila buka kamera. Okey buka kamera. Putra Nasim, Yojai, Alia, Maisara, Chao Xingyan, thank you datang baru ini. Kenyao, Kai, To Zhenxuan, Ensong, Fazrul, Okey Xuan. Okey Xuan sudah masuk kelas, bagus-bagus. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1, lalai Kek Long, semua saya buka kamera. Jasmine, Jaza, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Tolong buat assignment yang di dalam Google Classroom. Cikgu nanti akan bagilah termasuk latihan formatif. Dan masa akan datang untuk bab 11, kita akan sambung untuk eksperimen selesaikan dan kita akan habiskan bab 12 sebelum anda balik sekolah. Okey, balik sekolah fizikal. Itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi masa akan datang. Jumpa lagi ya. Semua thank you. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama.